Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, seperti yang dirancangkan, Allah memberikan keizinan kepada kita pada pagi ini untuk kita memperincikan keterangan ayat yang kelima yang berada pada muka surat 77. Jadi tuan-tuan dan puan-puan memang perlu merujuk kepada nota yang bercetak ataupun dalam bentuk PDF soft copy, kerana TV tidak dapat digunakan seperti kebiasaan. Kita ulang kembali ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ayat yang kelima adalah menjadi bukti yang ketiga kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut penciptaan bintang-bintang, yang mana ayat yang kelima ini Allah menerangkan ada dua fungsi penciptaan bintang. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Yang kedua adalah untuk merejam syaitan-syaitan yang mencuri dengar berita-berita di langit. Dan yang ketiga, kita ada membuat penambahan berdasarkan dalam surah An-Nahl ayat nombor 16, begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 97. Fungsi yang ketiga bintang yang Allah ciptakan adalah sebagai petunjuk arah bagi mana-mana manusia yang mencari arah, sama ada di darat ataupun di laut. Kenapa kita menyentuh tentang tiga fungsi bintang? Kerana kalau kita tengok pada gambar rajah muka surat yang ke-80, ada gambar zodiak ataupun horoskop tu. Ada setengah manusia dia gunakan bintang-bintang ini bukan untuk sebagai petunjuk arah, tetapi dia gunakan bintang-bintang yang bentuk zodiak tu digunakan untuk meramal nasib. Maka sesiapa yang dia menggunakan bintang untuk dia meramal nasib dia, bahagia ke, malang ke dia, beruntung ke dia, maka ia akan membawa kepada kesyirikan. Kerana apa? Kerana hanya Allah saja yang mengetahui, yang boleh menentukan baik ataupun buruk. Justru itu dalam nota tersebut kita telah nyatakan di dalam Quran hanya tiga sahaja fungsi bintang: hias langit, merejam syaitan dan penunjuk arah. Tidak ada fungsi yang keempat, tidak ada fungsi yang kelima. Jadi hati-hati dalam menggunakan ramalan bintang-bintang untuk meramal nasib. Tuan-tuan, seperti yang saya telah sebut pada minggu lepas, pagi ini kita akan lanjutkan bagaimana syaitan mereka boleh mencuri dengar berita langit. Maklumat ini kalau tuan-tuan merujuk dalam nota muka surat 86 sehinggalah muka surat yang ke 88, kita lihat apa ulasan Al-Imam Ibn Kathir. Sebelum kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir,
kita lihat terlebih dahulu macam mana para malaikat mereka menyebarkan berita langit sehingga syaitan dia boleh mencuri dengar. Dalam nota ada diletakkan hadis muka surat 86, matan hadis tersebut, terjemahan hadis muka surat 87. Tuan-tuan akan menemui hadis riwayat Al-Bukhari yang muka surat 87, hadis riwayat Bukhari, terjemahan dia, sabda Nabi SAW, apabila Allah menetapkan suatu urusan di langit, maka para malaikat dia akan memukul sayap-sayap mereka sebagai tanda ketundukan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, seperti bunyi rantai di atas batu yang licin. Maksudnya para malaikat ni, kalau kita belajar tentang malaikat, apabila setiap sesuatu arahan yang Allah nak keluarkan kepada mereka supaya jalankan arahan itu untuk manusia dan sebagainya, malaikat ni tanda dia setuju, dia akan dia akan pukul sayap-sayapnya. Kerana kita tahu malaikat dia bersayap. Ada satu surah namanya surah Fatir. Itu cerita tentang malaikat ada 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4. Kalau Jibril dia ada 600 sayap. Jadi apabila Allah perintahkan sesuatu, mereka menerima maklumat itu dengan bentuk mereka memukulkan sayap mereka. Dan selepas itu kalau kita baca panjang, malaikat ni sebenarnya mereka pingsan kerana nak dapat arahan dari Allah ni berat. Tapi dalam hadis ni tidak menyebutkan mereka pingsan. Tapi setelah mereka hilang rasa takut perintah Tuhan tadi, mereka pun berkata sesama mereka. Maka malaikat pun kata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Malaikat ni pun kata, Tuhan telah perintah sekian dan sekian. Masa ketika itulah dalam hadis kata apa? Lalu hal itu didengari oleh pencuri dengar. Faham tak maksudnya? Waktu para malaikat ni mereka saling berbincang. Okey, Tuhan perintah apa kepada kamu? Tuhan arah apa kepada kamu? Maka ketika itulah syaitan-syaitan yang mereka naik ke langit-langit ni, mereka mencuri dengar apa yang malaikat tu sedang perkatakan. Lepas tu kata Nabi SAW, ada sebahagian pencuri dengar ni, kata Nabi SAW, dia menyampaikan suatu maklumat kepada jin-jin yang lain. Kalau kita baca dalam hadis tu, yang mendengar kalimah itu lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya. Tu yang saya gurau-gurau pada minggu lepas tu. Mereka ni ada grup tu kan. Sebenarnya syaitan ni, dia nak sebarkan maklumat tu, dia kempas cepat, dia kempas daripada seorang ke seorang, dia daripada bawah, daripada atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampailah kepada lidah tukang sihir ataupun dukun. Antara yang menunggu-nunggu berita langit ni adalah di kalangan pawang, dukun, bomo. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau ada mana dukun dan bomo ni ada benda yang dia kata benar, walaupun dia tak kenal kita, dia tak tahu kita, tapi ada fakta yang disebut betul, sebenarnya dia dapat mana fakta itu? Adalah daripada syaitan. Berita yang dia dapat daripada jin tu, satu yang benar, tapi banyak tokok tambah yang dibuat oleh para jin. Sebab sifat-sifat jin ni, dia memang penipu. Kata Nabi SAW dalam hadis ni, okey, kita tengok dalam hadis, dalam ayat, kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223, Allah memang ada sebut syaitan-syaitan ni dia buat apa, dia sharekan maklumat tu. Okey, kalau kita baca dalam surah Asy-Syu'ara, memang Allah kata dalam ayat nombor 222,
Allah Ta'ala mengatakan tanazzalu ala kulli affakin athin yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Sebab itu tuan-tuan, kita dilarang untuk mendatangi dukun, bomo yang boleh meramal nasib, yang boleh, nanti kita akan sebut sekejap lagi. Zaman Nabi itu dia ada 3 jenis bomo. Nanti kita akan sebut panggilan dia apa. Okey, dalam hadis tuan-tuan tengok muka surat nombor 80, muka surat nombor 88. Zaman sahabat Nabi sudah ada tau bomo-bomo ni, yang pawang-pawang dukun-dukun ni sudah ada. Jadi dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, ada para sahabat Nabi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa al-kuhan, iaitu dukun. Lalu Nabi SAW kata apa tentang dukun? Nabi kata, tak payah dengarlah dukun ni, abaikan je lah, tak ada apa-apa pun, kata Nabi SAW. Tapi para sahabat jawab apa? Ya Rasulullah, mereka kata, para sahabat kata, ya Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna bi syai'in yakunu haqqan. Para sahabat ni dia seperti mencelah. Sebab Nabi kata apa? Tak payah dengarlah dukun-dukun ni kata apa. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, tetapi mereka ada cakap benda yang betul. Faham tak benda yang betul? Contohnya tuan-tuan jumpa dengan bawang, dengan bomo, kan tuan-tuan nak ngadu masalah contoh, maka tok bomo tu dia kata, saya tahu Hamai dari mana ni, apa masalah dia. Oh, kita pun tengok, oi, macam mana dia tahu? Itulah sebenarnya yang pernah berlaku kepada sahabat. Sahabat kata, tapi mereka cakap ada yang betul. Nabi kata apa? Macam mana dukun tu boleh kata benda betul? Nabi kata dalam hadis, Nabi kata kalimah itu adalah bahagian kebenaran yang dicuri oleh jin, kemudian dibisikkan kepada telinga-telinga para wali jin itu. Maka syaitan-syaitan itu menambah dengan 100 kedustaan. Faham tak maksudnya? Jin tu dia bagi tahu satu yang betul, tapi dia tambah maklumat tu 100 lagi yang salah. Sebab itu jangan percaya kepada pawang ke bomo ke apa pun dalam beberapa perkara. Orang kita kalau hilang barang cari bomo. Orang kita kalau ada masalah, nak selesai masalah, cari bomo. Sampai yang ada minta baju sebagainya, itu sebenarnya dia guna jin. Itu kita saya tak mau cerita panjang lah. Tapi zaman Nabi, kita tengok dalam nota tu muka surat nombor 89, ada 3 jenis peramal zaman Nabi. Yang pertama dia panggil al-munajjim, peramal bintang. Yang kedua dia panggil al-arrafu, dan yang ketiga al-kahin. Okey, 3 ni kalau tuan sempat baca dalam nota tu muka surat nombor 89, al-kahin tu siapa? Al-kahin adalah orang yang memberitahu tentang berita-berita alam semesta yang akan berlaku pada masa akan datang. Ni kalau dia kata tahun 2023 ni, setelah saya meramal, mungkin ada pegang buah kelapa ke? Pernah tengok orang pegang buah kelapa? Kelapa dia teropong ke? Macam tu. Kalau jenis yang macam ni, zaman Nabi dia panggil al-kahin. Faham tak? Dia boleh meramal tahun 2023 apa yang jadi kepada Malaysia. Dia pun teropong bawa air, tengok macam nujum pak belalang. Contoh al-kahin. Nombor 2, dia dipanggil arraf. Arraf ni adalah gelaran kepada yang mendakwa dia tahu barang curi tu diambil curi tu kat mana, berlaku curi tu di mana, barang hilang dan sebagainya. Ini pun satu lagi masyarakat Melayu. Hilang je, cari tok bomo, tolonglah cari kat mana barang saya tu hilang. Benda dah hilang. Betul tak? Itu ada dipanggil arraf zaman Nabi SAW. Dan yang ketiga dipanggil munajjim. Munajjim ni adalah orang yang memperhatikan bintang
dan dia kira bintang, dia tengok bentuk gambar rajah dia, dan dia pun meramal. Ini yang kita sebutkan tadi. Itu yang ada setengah bangsa dia suka buat feng shui kan. Itu semua benda-benda khurafat. Tak ada seorang pun yang tahu besok jadi apa, sekejap lagi berlaku apa. Betul tak? Tak ada siapa pun tahu. Bomo yang cakap beramal tu, dia sendiri pun tak tahu dia akan jadi apa. Tapi disebabkan kedangkalan ilmu, kita percaya kepada bomo-bomo ni dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya kalau kita baca dalam tafsiran Ibnu Katsir, walaupun Allah jaga langit ni dengan pengawal-pengawal yang bersiap sedia dengan bintang, meteor, tahi bintang untuk melontar para syaitan, ada yang tak sempat untuk sampaikan, ada yang sempat mencuri dengar walaupun dia dah kena lontaran bintang-bintang sebagai rejaman. So kita boleh baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sebab tu kita katakan langit ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya di langit ni sibuk dengan kerajaan Allah yang satu lagi ni. Turunnya semua ni, bagaimana musuh-musuh di kalangan syaitan mencuri berita dengar daripada langit. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah memelihara kita daripada para syaitan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pendekkan ceritanya. Mari kita pergi kepada ayat satu lagi. Ayat tadi juga, cuma saya nak kita lihat terlebih dahulu begini. Okay, kita lanjutkan terus kepada pengajarannya. Okey. Sebelum tu okey. Tuan-tuan, dalam ayat tu tuan jumpa tak perkataan as-sa'ir, wa a'tadna lahum 'adzaba as-sa'ir. Okey. Neraka dia ada banyak nama. Antara nama neraka yang banyak diulang oleh Allah di dalam Al-Quran namanya adalah as-sa'ir. Ada 16 kali Allah ulang di dalam Al-Quran neraka namanya as-sa'ir. Tapi yang paling banyak diulang nama neraka nama neraka Jahannam. Kalau jumpa Jahannam tu, itulah nama neraka yang lain yang paling banyak Allah sebut dalam Quran sebanyak 77 kali. Tetapi as-sa'ir kita jumpa 16 kali. Antaranya ada pada ayat yang kita baca tadi. Tetapi yang kedua terbanyak Allah selalu ulang dengan nama al-jahim. Al-jahim 25 kali di dalam Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan, kita terus pergi kepada apa yang kita boleh dapat pengajaran daripada ayat yang kita baca sebentar tadi. Nombor 1, ayat 5 yang kita dapat belajar, setiap yang diciptakan oleh Allah mempunyai hikmah yang tertentu. Allah tak pernah dia buat sesuatu. Dia buat bintang. Kenapa cipta bintang? Tak ada sebab. Ada sebab. Antaranya ayat 5 kata ada berapa sebab? Ada 2 sebab. Menghias langit dan juga untuk merejam syaitan. Yang kedua, perincian dia, 2 fungsi bintang adalah untuk menghiasi langit dan alat merejam syaitan. Ini kita dah sebut. Pelajaran nombor 3 yang kita dapat daripada ayat yang kelima tadi, langit yang paling hampir dengan manusia dipanggil langit dunia. Dia panggil langit dunia. Dalil ayat yang kelima ini merupakan dalil bukti yang menunjukkan bahawa neraka telah diciptakan. Kenapa kita kata neraka telah wujud? Sebab Allah guna kata kerja fi'lul madhi, past tense, wa'atadna, dan telah kami sediakan. Maknanya neraka itu telah pun wujud. Okay. Nombor 5, kita dapat belajar salah satu daripada nama neraka adalah as-sa'ir. Sebelum ni kita ada sebut apa makna as-sa'ir. Dia merujuk kepada nyalaan api yang berkobar-kobar. Itulah nama as-sa'ir.
Nombor 6, pelajaran yang ke-6, dalam ayat yang ke-5 tadi kita dapat mengetahui salah satu yang akan menghuni neraka as-sa'ir adalah syaitan. Betul tak? Allah kata kami telah sediakan bagi syaitan ini neraka sa'ir. Maknanya para syaitan ini mereka akan menjadi penghuni neraka. Baik, kita lihat apa tindakan yang kita kena ambil berdasarkan ayat yang kita belajar. Yang pertama, sudah pasti kita perhatikanlah keindahan langit yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia Allah, tidak sia-sialah, tetapi Allah menciptakan dalam Al-Mulk telah dihiasi langit, tapi kita tak nak tengok apa yang Allah hias pada langit tu. So kalau boleh ada waktu malam, duduk kat luar rumah ke mana ke, pergilah renung langit tu sikit kan, tengok bintang-bintang, supaya kita dapat menambahkan rasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Tindakan yang kedua, berdasarkan cerita syaitan yang mencuri berita langit, dia paskan maklumat itu kepada para pawang, dukun, tok bomo dan sebagainya, maka kita sama-samalah menjauhi ramalan para dukun dan juga para bomo. Kerana ada dalam hadis Nabi kata apa dari riwayat Muslim, sesiapa yang mendatangi arrafan tu tadi tu yang tahu mana barang hilang dan sebagainya, kalau kita dah jumpa je dia, tanya soalan saja kepada dia, baru tanya saja, solatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Okay. Hadis yang kedua, terakhir sekali untuk pagi ini, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sabda Nabi SAW, sesiapa yang mendatangi, Nabi kata, arrafan au kahinan, mendatangi tukang tilik ataupun para dukun, lalu percaya apa yang dia kata. Kalau tadi tanya je soalan, belum nak percaya lagi pun Allah Ta'ala tak beri, apatah lagi kalau dia percaya tok dukun tu kata apa. Tok dukun tu kata, ini bukan masalah, bukan orang lain yang buat ni, yang buat ni orang dekat. Pernah dengar? Yang buat sihir ni orang dekat ni. Kita pun cari siapa orang dekat tu. Gaduh, putus silaturahim. Siapa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh tok bomo ke pawang ke apa, maka dia telah menjadi kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jatuh kafir. Hati-hati tu adalah puan rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai ayat yang kelima. InsyaAllah besok kita sambung pada ayat yang keenam. Kalau boleh tuan-tuan adalah, bawalah nota yang tuan-tuan dah dapatkan tu, ataupun nanti dapatkan nota bentuk soft copy kalau siapa belum ada. Sebab TV kita tak dapat digunakan secara sepenuhnya. Haji Anwar juga yang bawa TV dia. Masya Allah, semangat dia. Kita ucapkan jazakumullahu khair kepada beliau dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada keesokan pagi pada ayat yang ke-6 insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.